gambar ini saya mengutarakan terjemahan beberapa ayat Quran yang berkati yang mengandungi penekanan galakkan terhadap taufik dan amar ma'ruf. Menerusi ayat tersebut dapat dianggarkan betapa Allah Taala begitu berat terhadapnya sehingga dia mengulangi berkali-kali menerusi firman yang suci yang berbagai-bagai gaya, lebih kurang 60 ayat yang mengandungi galakkan terhadap amar ma'ruf dan keterangan sifat-sifat da'i. Dakwah telah saya temui. Sekiranya sebab itu lebih teliti, mungkin lebih banyak lagi ayat akan ditemui. Kerana pengumpulan semua ayat tersebut memanjang risalah ini, maka madailah dengan ayat-ayat saja. Ayat pertama, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala inni minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada mutauhid dan mutauhid perintah Allah SWT, dan dia sendiri menjaga amal soleh sambil berkata, sungguhnya aku adalah daripada kalangan orang Islam yang benar-benar berserah kepada Allah Taala. Al-Fussilat 33. Para mufassir menyatakan bahawa siapa sahaja yang menyeru manusia kepada Allah SWT dengan apa-apa cara sekalipun, maka dia berhak mendapat berita gembira dan penghormatan yang tersebut. Misalnya para Nabi AS, penyeru yang mukjizat dan berbagai sebagainya, para ulama dengan dalil dan hujah, para mujahid dengan pedang, dan para muazzin dengan azan. Ringkasnya, siapa yang sahaja mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia termasuk dalam masuk ayat ini, sama ada dia mendakwah kepada amal zahir atau ke arah amal batin. Bagaimana Masyaikh Sufi menyeru manusia kepada ma'rifatullah. Para mutafsir yang menuliskan bahawa ayat ini minal muslimin menunjukkan bahawa seorang umat Islam ia harus berbangga menjadi umat Islam, dan dia harus berasa bahawa Islamlah asbab kemuliaannya. Ia harus menyeru dengan bangga keistimewaan dan kemuliaan yang telah didapati umat Islam. Sebahagian mufassir pula mengatakan bahawa maksud ayat di atas ialah seorang yang mampu berceramah, memberi nasihat dan berdakwah. Tidak harus menganggap dirinya seorang yang mulia dan tinggi. Sebenarnya dia harus merendah diri dengan mengatakan, saya hanyalah seorang Islam biasa. Ayat kedua, wazakir fa innal ladzi tanfa'ul mu'minin. Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan kepada semuanya. Peringatan itu memberi faedah kepada orang yang beriman. Az-Zariyat 55. Para mufassir menyatakan bahawa maksud ayat ini ialah memberi peringatan berdakwah dengan cara membacakan ayat Al-Quran, manfaat kepada orang mukmin sememang jelas. Malah dengan cara tersebut manfaat akan diperolehi oleh orang kafir juga, kerana insya-Allah dengan sebab itu mereka akan menjadi orang yang beriman, akan menjadi sebahagian daripada orang yang dimaksudkan ayat di atas. Manfaat dakwah melalui ceramah dan nasihat pada zaman kita ini sudah hampir luput. Secara umumnya, maksud ceramah adalah untuk menunjuk kelancaran lidah supaya mendapat pujian daripada para pendengar. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mempelajari seni pidato untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya, maka pada hari kiamat nanti ibadatnya sama ada fardu maupun yang sunat tidak akan diterima. Ayat 3, wa'murha laka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu nuzzuka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahlah keluargamu dan umatmu mengerjakan solat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak minta rezeki daripadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah 132. Ada banyak hadis yang memberitakan bahawa bila Rasulullah SAW menasihati seorang untuk keluar daripada kesempitan hidup, baginda SAW akan menekankan tentang solat dan membacakan ayat tersebut di atas, menunjukkan bahawa kemurahan rezeki bergantung pada kesungguhannya mengerjakan solat. Para ulama menulis bahawa dalam ayat ini perintah supaya menyuruh ahli keluarga mengerjakan solat disertakan dengan perintah supaya tekun bersabar mengerjakan Allah, kerana cara semikian itu lebih manfaat. Sekiranya tabligh dakwah dilakukan di sampai-sampai bersungguh-sungguh mengamalkan segala yang disampaikan, maka akan menyebabkan orang lain lebih terkesan serta lebih mengambil berat untuk mengamalkannya. Oleh itu para nabi
alaihissalam diutuskan sebagai petunjuk dan contoh teladan secara amali kepada manusia supaya mudah untuk manusia beramal. Dia tiba berkeliruan bahawa salah satu perintah Allah SWT itu adalah susah untuk diamalkan. Hikmah di sebalik janji rezeki serta perintah mendirikan solah dalam ayat di atas adalah kerana dengan menjaga solah kadang-kadang pada zahirnya akan menyebabkan kerugian dalam pendapatan, khususnya kepada peniaga, pekerja dan seumpamanya. Oleh kerana itu, andainya tersebut ialah disangka oleh Allah SWT dengan mengatakan bahawa kamilah yang beri rezeki kepadamu, tentang itu semuanya berkaitan dengan hal-hal keduniaan. Selepas itu sebagai suatu peraturan yang jelas dan menyeluruh, Allah SWT menyatakan bahawa kesudahan yang baik di akhirat hanya untuk orang bertakwa. Dan siapa pun yang dapat berkongsi kesudahan yang baik itu dengan mereka, InsyaAllah InsyaAllah. Sampaikan para Rasulullah. Alhamdulillah. Subhanaka inni Allahumma salli ala Muhammad ya